Baik. Okey, baik. Jom kita nak kongsikan ini ruang terbaik untuk anda semua penjawat awam, sebab sebelum ni kalau kita kata mengenai perniagaan ni kan, mesti penjawat awam kata saya kerja tak sempat nak buat perniagaan, itu satu. Tak ada masa. Tak ada masa. Mungkin dari sudut pinjamannya pun agak susah, dan ini antara ruang terbaik untuk anda dengar dan juga ambil perhatian, kerana mana tahu mungkin anda boleh memiliki perniagaan sendiri tanpa anda meletak jawatan sebagai tugas hakiki. Anda boleh bertugas sebagai tugas hakiki dan juga boleh melaksanakan perniagaan secara sampingan. Kita nak kongsikan info semasa mengenai peluang perniagaan penjawat awam. Kita ada dua tetamu pada pagi ini. Kita ada Timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Haji Murtada Bahari. Assalamualaikum Haji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kita ada Pengerusi Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad, Encik Abdul Fazil Hussein. Terima kasih kerana bersama kami. Ini memang satu orang kata satu buat bicara ataupun segmen yang antara dinantikan juga oleh guru-guru kita kan. Bagaimana nak memulakan asasnya sebelum menceburi bidang dalam usahawan ni. Kita mungkin Cik Abdul Fazil boleh mulakan dengan idea kepada penjawat awam pun boleh berniaga ni macam mana? Terima kasih. Begini, kalau kita tengok biasanya koperasi kami ni ialah koperasi kredit. Koperasi yang memberi pinjaman kepada anggota, kepada cikgu. Dan koperasi kami ni dah keanggotaannya terbuka kepada semua kekayaan awam. Jadi saya nampak apabila anggota kita pinjam duit, kadang-kadang dipinjam duit hanya sekadar untuk menggunakan untuk benda-benda yang mungkin kurang berfaedah, tetapi kita memberi satu saranan pinjam duit untuk menjana pendapatan. Hasil daripada itu juga dengan langsung dia boleh mendapat pendapatan tambahan. Kemudian dia juga boleh membantu diri dia sendiri dan keluarga dia sendirilah. Jadi ini dah dilaksana ke? Dah dilaksanakan. Apa yang menariknya program ini yang saya buat, ada anggota saya yang pinjam menggunakan pinjaman peribadi. Kami menggunakan pinjaman peribadi. Dia kata cara, awak pinjam peribadi, awak buat perniagaan ini dan dalam masa yang terdekat awak boleh mendapat pendapatannya. Contohnya dia pinjam 4,500 dalam masa tempoh 1 bulan dia dah boleh menjana pendapatan 2,000. Gaji belum potong lagi oleh pihak angkasa, tetapi dia dah menjana pendapatan. Dengan itu dia dah merupakan pendapatan tambahan dia lah. Contohnya jenis-jenis perniagaan yang mereka nak buat itu terserah pada mereka lah. Terserah, tetapi kita channelkan perniagaan yang berpotensi lah. Jangan perniagaan yang tidak ada prospek. Jadi lanjutan daripada itu kami ada jumpa satu syarikat yang bersama berkolaborasi dengan koperasi, iaitu perniagaan berasaskan makanan franchise lah, TikTok. Jadi perniagaan ayam. Jadi itu sesuai untuk generasi Y. Jadi dengan sesuai generasi Y itu kita buat peluang untuk kita berniaga dengan perniagaan inilah. Baik Haji, pihak angkasa juga menyediakan pinjaman dan juga kredit kepada peniaga yang bermula dari bawah ni, khususnya penjawat awam yang pada masa sama juga ingin menjana pendapatan sampingan. Koperasi sendiri dengan kemudahan yang ada ini, bagaimana ia dapat memberikan mereka satu langkah ataupun batu loncatan mereka memulakan perniagaan? Cik Edwin, yang sebenarnya angkasa ialah koperasi APEC, dan kita menaung koperasi-koperasi yang di bawah tu, termasuklah koperasi kredit Cik Fazil sendiri. Koperasi itu ialah bawah kita naungan. So di Malaysia ni ada lebih kurang 12,769 buah koperasi. Yang koperasi kredit itu ada lebih kurang 596 buah. Dan koperasi kredit yang di bawah angkasa yang buat potongan gaji itu sebanyak 370 buah. Jadi apa yang Cik Fazil beritahu tu maknanya dia ada kaitan tadi. Kalau koperasi bagi pinjam kepada anggota dia, maknanya angkasa akan pick up untuk buat potongan bulanan. Berapa jumlah minima dan juga maksima bagi sebuah pinjaman kepada mereka yang membuat pinjaman ni? Untuk projek ni saya ingat dalam 4,000, 5,000. Itu jumlah minimum. Baik. Sebab kita tahu juga dana pada awalnya ini merupakan salah satu benda yang perlu diambil kira lah sebelum kita mulakan perniagaan. Sebab kalau jika tak ada modalnya, bagaimana nak memulakan dan kita nak dapatkan pulangan. Dengan pemotongan melalui pemotongan gaji juga dilakukan. Bagaimana penjawat awam juga sekiranya mereka mendapat untung dan mereka harus bayar balik?
ataupun Dia punya proses macam mana? proses tu. Kita ada sistem potongan yang dinamakan SPGA, sistem potongan gaji angkasa. So kalau seorang anggota tu pinjam daripada koperasi, koperasi akan bagi tahu kepada kita untuk buat potongan. So kita akan hantar kepada AG ataupun bendahari, dan dia akan, dan melalui sistem kita tu kita akan potong tiap-tiap bulan lah. Kalau dia nak buat 2 tahun ke 3 tahun lah. So bergantung kepada peminjam dari keupayaan dia. Jumlah potongan tu pun formulanya sudah dikira lah agar tidak membebankan peminjam pula kan. Okey. Saya nak tanya juga sebab kalau kita tengok package perniagaan yang ditawarkan tadi ialah mungkin package perniagaan yang ayam goreng tadi kan. Kalaulah mungkin ada peminjam-peminjam penyewa awam yang nak buat perniagaan yang berskala besar contohnya, dia punya had pinjaman itu hanya sekadar itu ataupun macam mana? Okey, kita tengok kepada koperasi kami, pinjaman setakat 30K saja. 30,000 maksimal. Maksimal. Tetapi oleh kerana dia 30K tu, dia boleh menjadi stokis. Dan dia boleh memiliki perniagaan sendiri. Di mana sebagai contoh, seorang anggota itu dia boleh katakan dia boleh pinjam untuk 3 stall. Okey. Kita store yang mana dikatakan 15,000. Okey, dia boleh memiliki penjagaan dan 3 store tu dia jaga. Dan saya nampak kalau kita tengok dia boleh menjaga dalam masa yang konsisten, dalam masa sebulan boleh menjaga katakan 20 hari, pulangannya agak besar dan dia boleh mampu bayar dalam 12,000 tadi tu. Yang 15,000 dia pinjam tadi. Dengan melalui potongan gaji, melalui angkasa. Dan potongan itu kita boleh tarik panjang ke pendek. Bergantung kepada keupayaan dia lah. Kalau dia kata nak pinjam potong 5 tahun, nak pinjam nak potong 7 tahun pun boleh. Paling panjang, paling lama 7 tahun lah. 7 tahun paling lama. Okay. Oh, menarik. Kiranya perniagaan apa, kalaulah mereka mungkin nak memilih perniagaan lain pun tak apa sebenarnya. Tak apa. Cuma yang dicadangkan perniagaan sebegini yang mungkin memudahkan. Sebab perniagaan ini kita nampak dia ada cara tersendiri di mana anggota yang itu dia akan pantau, dia akan bagi reward dan dia akan melatih. Jadi kadang-kadang benda ni menjaga pun tak ada ilmu pun tak boleh juga. Betul. Hiatus kat jalan nanti dia berhenti dan dia akan menyalahkan koperasi. Tetapi di pihak ni kita akan pantau dia, akan kita akan nilai dan sebagainya supaya dia betul-betul dia jadikan perniagaan itu hak dia sendiri. Selain daripada itu, Cik Edwin dan Syaril lah. Kita angkasa sekarang membantu koperasi-koperasi ini yang di bawah kita tu ialah memberi latihan. Kita ada bengkel-bengkel untuk kepada anggota koperasi untuk mendapat latihan macam mana nak buat bisnes. Ini tugas yang kita pegang sekarang ni. Kalau dulu kalau orang tahu angkasa ni hanya potong gaji ya. Tapi sekarang kita dah terlibat dalam latihan kepada pengusaha-pengusaha. Maksudnya bukan saja memberi kemudahan pinjaman tapi pada masa sama juga memberi latihan. Latihan memang fokus kepada perniagaan ataupun mungkin ada latihan lain ke? Kita sekarang ni kita divide ataupun kita bahagi koperasi angkasa ni dalam sektor-sektor. So kita ada semua sektor. Kalau sektor peruncitan maknanya kita ajar bagaimana nak jadi pembekal, pengedar, semua tu ada di angkasa. Betul-betul. Okey, saya tertarik juga sebab yang idea untuk perniagaan sebegitu mungkin ditawarkan oleh pengurus koperasi perniagaan guru-guru Muar Berhad. Yes. Kalau di koperasi-koperasi lain contohnya, Haji, mungkin dah diselaraskan ke ataupun setiap koperasi persatuan ni ada dia punya matlamat sendiri ke macam mana? Untuk sementara ni di Johor, dan kita akan bukalah peluang tu kepada koperasi-koperasi di negeri lain. Hubungi pihak angkasa dan kita akan bantulah. Kiranya kalau koperasi lain mungkin berminat, maklumkan dulu baru proses itu boleh ke sana. Okay. Dan juga pihak koperasi perniagaan guru-guru Muar Berhad ini kita kira walaupun perniagaan guru-guru nama koperasinya ni, tapi kalau penyewa awam di sekitar Johor yang mungkin nak mohon dengan boleh ke ataupun hanya sekadar anggotanya guru saja? Sebenarnya koperasi kami, koperasi perniagaan guru-guru Muar Berhad ni, kita dah buka keanggotaan kita kepada semua keanggotaan awam. Mana orang awam, keanggotaan awam lah, yang boleh potong gaji. Kadang-kadang kita sebut ada kerja keanggotaan awam yang tak boleh potong gaji. Takut sebab apa, kita bergantung kepada 60-40 yang telah kita arahkan lah. Jadi untuk keanggotaan awam
boleh kita jadi ahli koperasi. Kita sebenarnya strategi kita ialah strategi 3 mata. Biasa orang kata strategi 2 mata, terapan 3 mata kan. Kita 3. Yang pertama kita nak jana anggota tu bertambah. Yang kedua ialah supaya anggota tu mendapat pekerjaan atau perniagaan. Dan keempatnya ialah koperasi dapat untung daripada tindakan itu. Jadi apabila koperasi untung, anggota suka. Sebab anggota ni apabila dia masuk koperasi, dia akan tanya dividen. Berapa koperasi nak bayar dividen? Jadi kalau koperasi tak buat aktiviti macam ini, tak buat aktiviti ni, nanti apa dia akan jadi? Dia akan pendapatan akan menurun. Dari segi terma dan syarat juga bagi mereka yang berminat untuk menyertai ataupun memohon pinjaman kepada pihak angkasa sendiri. Adakah mereka harus memegang jawatan sebagai penjawat awam ke, ataupun boleh juga mereka yang bekerja sendiri memohon? Kalau pakej yang kita buat ni dengan koperasi perniagaan guru rumah ni, kita bagi penjawat awam sebab kita nak buat potongan gaji. Hanya potongan gaji itu boleh buat kepada penjawat awam, dan juga ada juga swasta, pihak swasta, syarikat besar-besar yang jadi pelanggan kepada BPA ataupun Biro Potongan Angkasa ni. Itu pun boleh juga, boleh bagi pinjaman. Okey, satu lagi saya nak tahu, Encik Abdul Fazil. Contohnya kalau mungkin penjawat awam tu dia punya tugas hakikinya mungkin tak sempat untuk membolehkan dia berniaga, tapi dia nak berniaga dan dia buat pinjaman, adakah dia boleh mungkin sewakan ataupun bagi orang lain berniaga, tetapi pinjaman tu atas nama dia? Dari situ itu bagus. Sebenarnya itu pun kami dah laksanakan. Di mana kan dia pinjam, dia bagi pada suami dia, dia bagi pada anak dia. Dan pada adik-beradik dia. Itu telah dilaksanakan. Maksudnya dia jadi token kecil lah. Dia ada 3-4 stall, akhirnya dia dapat peluangan. Dia boleh gaji kepada adik dia, ada suami dia. Ini dah berlaku. Boleh sebenarnya. Boleh. Memang digalakkan. Itulah sebenarnya apabila nanti dia keluar daripada mungkin dia dah pencen. Dia ada penjagaan. Maknanya peralihan tu dah sedia. Esok jangan dipencen dia tak ada apa-apa. Cuma permohonan tu atas nama dia lah. Atas nama dia. Sebab bayaran balik itu ialah melalui potongan. Bukan daripada perniagaan dia. Tapi kena hati-hatilah. Okey, apa yang kena hati-hati tu? Sebab kalau yang untung tu diguna, ini gaji potong juga. Akhirnya gaji dia potong dia punya. Kalau dia tak finish betul nanti menjaga bulan kasab lah. Selain daripada tadi makanan yang mereka usahakan, mungkin ada perniagaan ataupun bidang lain, pakej lain. Itu hanya pakej tu. Tak, sebenarnya yang kita nampak yang berpotensi itu. Tetapi kita tidak memaksa anggota, tetapi kita beri channel dia. Inilah perniagaan yang kita nampak boleh menghantar keuntungan. Kalau dia nak pinjam duit, dia nak buat apa pun terserah pada dia. Dia tak boleh, kita tak baca. Tetapi why not kita buat, kita beli pinjaman, kita ada satu benda yang boleh menambah pendapatan dia. Kelulusan tu lama tak, ataupun mereka perlu sediakan proposal? Tak. Peminjam peribadi ni sekejap. Kita dah ambil dasar 24 jam. 24 jam? Setelah melalui proses lah. Kita melalui proses tengok dia punya kubayan, dia bayar balik kan. 24 jam. Okey. Haji, akhir sekali, anggota-anggota koperasi lain yang di luar MUA Johor contohnya yang mungkin berminat dengan pakej-pakej sebegini, apa mereka perlu buat? Perlu bagi tahu kepada Persatuan Negeri dulu ataupun boleh terus maklumkan kepada Angkasa HQ ke? Tak perlu sebab koperasi ini terbuka. Dia tak ada sempadan. Kalau koperasi di Perlis umpamanya, dia boleh berniaga di Johor. Dia bebas. Mereka nak mohon dengan MUA pun boleh? Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Sungguh banyak kemudahan ya. Khususnya penjawat awam ni lah. Tu banyak tapi kita tahu tak tahu. Kita tahu mana satu yang betul, mana satu yang sepatutnya kita gunakan platform tersebut kan. Baik. Tiada tarik tutup setakat ni masih lagi tak ada. Sebenarnya kita lebih menggalakkan koperasi-koperasi lain yang bersama kita lah. Supaya kita win-win situation lah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Haji. Terima kasih banyak-banyak juga Encik Abdul Fazil Hussein. Kita harapkan pakej yang baik sebegini diambil kesempatan lah oleh anda semua, terutamanya anggota-anggota angkasa, guru-guru dan juga penjawat awam. Kalau tak nak berniaga, bukan tak nak berniaga, kalau tak sempat nak berniaga pun tak apa, boleh buat pinjaman dan juga boleh bagi orang lain yang sempat. Okey, baik.